Assalamualaikum semua adik-adik. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran berkaitan dengan bersuci daripada hadas. Okey, tajuk ni adalah tajuk ibadat untuk tahun 3. Okey, seterusnya kita tengok dahulu standard kandungan untuk tajuk hari ini, iaitu merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Okey, apa objektif kita hari ini? Okey, objektif yang pertama, murid dapat menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan tepat. Okey, seterusnya nombor 2, murid dapat menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli yang betul. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Seterusnya yang keempat, okey, murid-murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, kita tengok yang pertama, maksud hadas. Apakah maksud hadas? Okey, adik-adik ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Apa itu hadas? Okey, hadas adalah kekotoran maknawi sama ada hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri seseorang yang boleh menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Ibadat apa itu adik-adik? Okey. Yang pertama contohnya solat. Jika seseorang dalam keadaan berhadas tidak boleh menunaikan solat ataupun tawaf ataupun menyentuh Al-Quran. Ingat ya adik-adik, jika anda berhadas tidak boleh melakukan sebarang ibadat kecuali setelah bersuci. Okey, kita tengok pembahagian hadas. Okey, kekotoran ni ada dua ya adik-adik. Yang pertama, hadas besar. Yang kedua, hadas kecil. Okey, seperti mana adik-adik tahu, hadas besar ni, macam mana kita nak bersuci daripada hadas besar? Perlu mandi wajib. Manakala hadas kecil, kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil, kita hanya perlu berwuduk. Okey, ni hadas kecil hanya perlu berwuduk. Hari ini kita akan fokus kepada cara bersuci daripada hadas besar. Cuma kita akan lihat dulu apa dia hukum bersuci daripada hadas besar. Okey, apa hukumnya adik-adik? Lihat di sini ya. Hukumnya adalah wajib. Macam mana kita boleh mengatakan bersuci daripada hadas besar ini adalah wajib? Bertepatanlah dengan firman Allah dalam Al-Quran melalui dalil nakli, iaitu surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Adik-adik dengar tak kat sini? Fattahharu. Apa maksudnya? Maksudnya, jika kamu berjunub ataupun berhadas besar, maka fattahharu, bersucilah. Ini menunjukkan bersuci daripada hadas besar adalah wajib berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Okey, seterusnya tengok. Ni adalah hadas besar. Contoh yang pertama, haid, nifas, wiladah, bersetubuh, keluar air mani, mati. Okey, kita tengok perkara yang diwajibkan mandi, sama juga tadi, iaitu jika kita berhadas besar maka diwajibkan mandi. Okey, yang pertama, bila keluar darah haid.
Siapa yang terlibat ni? Okey. Haid adalah darah yang keluar dari faraj wanita yang telah akil balik. Darah ni bukan darah penyakit, darah haid. Tempohnya di antara 1 hari hinggalah 15 hari. Ni hanya untuk perempuan sahaja. Okey, seterusnya nifas. Apa maksud nifas ni? Nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ini juga untuk wanita. Okey, wiladah pun sama, adalah darah yang keluar bersama dengan anak semasa melahirkan anak. Ni semua adalah untuk wanita. Jadi ingat, bila ada haid, nifas, wiladah, wanita tersebut dalam keadaan berhadas dan diwajibkan mandi setelah darah semua kering dan habis tempoh. Okey, seterusnya bersetubuh, perlu juga mandi wajib, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Keluar mani, ni keluar mani pun diwajibkan mandi sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, mati. Mati ni, siapa yang akan mandikan orang yang telah mati? Hanya orang yang masih hidup perlu memandikan orang yang telah mati. Diwajibkan mandi sebelum mengkafankan orang yang telah meninggal. Orang yang mati. Orang mati tak boleh mandi sendiri. Jadi orang yang hidup perlulah memandikan. Ingat ya adik-adik, ini adalah 6 perkara yang wajib mandi untuk bersihkan diri daripada hadas. Jika kita tidak bersihkan diri dengan mandi wajib, apa yang akan terjadi? Maka segala amal ibadat kita tidak akan sah. Kecuali apabila kita telah mandi wajib, maka segala ibadat kita boleh tunaikan. Okey, ni tengok perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Okey adik-adik, apa perkara yang kita tak boleh buat semasa kita dalam berkeadaan hadas? Contohnya, wanita yang dalam keadaan haid, nifas, wiladah, apa yang dia tak boleh lakukan? Ataupun orang yang bersetubuh serta keluar air mani yang belum mandi wajib. Apa yang dia dilarang melakukannya? Okey, yang pertama, ibadat yang pertama seperti dia membaca Al-Quran. Bila dalam keadaan berhadas besar, seseorang itu tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, memegang Al-Quran pun tidak boleh. Serta tawaf. Apa lagi? Berpuasa. Apa lagi ibadat lain yang kita tak boleh lakukan semasa dalam keadaan berhadas. Macam mana kita nak lakukan semua ni? Kita boleh lakukan setelah kita mandi wajib dan dalam keadaan suci daripada hadas. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung pada siri yang kedua, iaitu cara mandi wajib untuk bahagian yang kedua. Jadi teruskan menonton video yang seterusnya. Okey, setakat hari ini ini sahaja daripada Ustazah. Okey. Selamat beramal.